Jadi benda tu kalau dari segi bisnes melibatkan capital atau aset yang expenditure lah, akan kurangkan kat situ. Sebab benda tanah wakaf tu hampir percuma dan murah. Sementara zakat pula saya pandang sebagai OPEX ataupun operation punya expenditure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat berjumpa kembali dalam podcast Logam Berharga. Saya Hazin Salim bin Marjan, seorang Operation Business Coach, dan bersama saya dengan Tuan Syukur Anwar, seorang Certified Precious Metal Assayer. Selamat datang Tuan Syukur. Okey, selamat. Terima kasih Tuan Hazin. Assalamualaikum warahmatullahi para penonton. Okay, untuk season yang kedua ini, kita banyak bagi penekanan yang lebih mendalam lagi. Sebenarnya lebih meluas, bukan mendalam. Jadi emas dan perak ni bukan saja untuk kegunaan individu, tapi melibatkan negara juga. Dan dalam episod yang ke-9 ini, kita nak berbincang tentang zakat dan wakaf. Jadi mungkin kita akan sentuh negeri-negeri dan penggunaan zakat dan wakaf dalam aspek yang lebih meluas. Tuan Syukur. Terima kasih Tuan Nazri. Bila kita cerita pasal logam berharga, emas dan perak, topik ini biasanya kita akan kaitkan dengan zakat dan wakaf. Kita tak boleh lari lah daripada zakat dan wakaf bila sebut pasal emas. Sama ada di peringkat pelumbungan maupun di peringkat pemilikan. Jadi adalah zakat-zakat yang diwajibkan. Jadi yalah, boleh dikatakan sama rata nisbahnya kaedahnya itu 2.5%. Okay. 2.5%. Dalam nisab ataupun hul tu itu ikut negeri masing-masing lah. Cuma saya punya pengalaman dalam episod sebelum tu, saya pernah bayar zakat dirham. Pengalaman saya pernah saya kongsikan sebelum ni. Dalam episod yang lepas tu Tuan Syukur ada sebut nak bayar zakat dan zakat dalam bentuk fizikal. Bentuk fizikal. Tuan Syukur ada pengalaman sendiri? Ada. Yalah, masa tu saya ada tabung dirham. Kami buat tabung dirham, program tabung dirham. Dan bila kita nak bayar zakat dirham tersebut, maka penerima pegawai tu dia kata kami tak dapat terima. Oh, tak boleh terima. Tak boleh terima. Tak boleh terima fizikal. Fizikal tu, tak boleh terima. Jadi apa yang dia buat, dia convert into ringgit Malaysia. Ada segi penilai lah, nilai komoditi tadi. Nilai komoditi pada harga dirham. Harga perak. Komoditi lah. Okay. Berdasarkan komoditi, bukannya pada nilai belian tu. Saya tak boleh sebut nilai muka, tapi dia panggil nilai belian. Sebab dirham kami cuma 18.50 sen. So dia dari situ, tapi bila kita nak bayar zakat, dia tak boleh cik, kita kena ambil nilai komoditi. Sebab dinar dan dirham ni tidak diiktiraf sebagai mata wang. Jadi dia tak boleh. Jadi itu pengalaman saya lah. Pengalaman Cik Azim lah, macam mana? Berkaitan dengan zakat dengan wakaf ni. Zakat ni saya tak pernah approach bayar zakat tentang emas perak. Tapi untuk wakaf saya ada pengalaman saya personal. Saya contributekan, saya niat wakaf dinar, 1 dinar kepada wakaf negeri Pulau Pinang dan wakaf negeri Kedah. Dua negeri lah. So saya teringin nak ajak penonton, kalau ada siapa-siapa ada pengalaman yang negeri yang menerima wakaf fizikal emas atau perak, so share dalam podcast ni pun tak apa. Jadi saya nak tahu negeri-negeri lain macam mana, sama ada agensi zakat menerima fizikal emas perak atau agensi wakaf. Selalunya dua agensi berlainan, wakaf yang menerima emas dan perak atau tidak. Sebab apa, nak kira kan kalau awal tahun terima wakaf atau zakat dalam emas, sekarang emas naik
Oh, Betul? bagus tu. Jadi macam ni lah. Kalau katakan wakaf tu terima bank emas, tak kira apa bentuk dalam bentuk emas, kalau dia simpan, tiba-tiba harga naik, maka lebihan tu lebih tinggi lah. Lebihan. Kita tak panggil untung lah kita. Maksudnya wakaf ni bukan untung. Itu bukan perdagangan. Maksudnya bila diwakafkan kepada mana-mana agensi wakaf dalam bentuk logam komoditi dan disimpan. Bila masa waktu tu naik atau tak kira bila masa diperlukan untuk dicairkan. Untuk dicairkan sebab pencairan tu bagi tujuan penggunaan. Kalau harga naik, dapat lebihan yang lebih. Jadi dapat dimanfaatkan kepada masyarakat. Itu tujuannya. Objektif wakaf ni, kita wakafkan apa aset yang ada dan digunakan untuk kebaikan masyarakat. Itu je lah. Tak ada apa pun tujuan wakaf ni. Jadi, kalau katakan agensi wakaf tu menerima fizikal, Alhamdulillah. Dia permudahkan lah. Jadi, tak perlulah orang pergi liquidate, tentu dapat duit bagi pada wakaf. Jadi, wakaf sebagai agensi yang boleh menilai, boleh mencairkan dalam bentuk ringgit, kemudian dimanfaatkan kepada masyarakat. Itu yang terbaik lah. Tapi dalam konteks zakat pula, berbeza lah. Itu satu kewajipan dengan satu nilai yang tetap bergantung pada pemilik yang berkaitan dengan logam berharga lah. Mungkin Tuan Syukur boleh terangkan sikit sebab zakat ni agak teknikal sikit. Ada gram dia, ada haul dia kan. Jadi mungkin okay. Saya ada beberapa bukan tajuk lah, maksudnya untuk mudahkan saya faham pada saya lah. Pertama, zat emas tu dulu kena faham. Zat emas tu kena faham. Maksudnya kalau mutu tu lah, macam kita bincang mutu dia kan. Jadi dari segi keturunan dia macam mana, itu pertama kita kena faham. Yang keduanya, yang saya faham, bentuk dia pula. Yang kedua, bentuk bentuk ni sebab saya bukan secara panel lah, saya bukannya usuluddin, saya tak boleh babak agama ni lah. Yang saya faham, bentuk dia lah, bentuk dia bank emas lain, bentuk jongkong lain, bentuk-bentuk ni. Tapi zat utama dia mesti ada emas. Zat utama dia. Okay, selagi you boleh memperkatakan subjek itu berwarna emas dan mengandungi emas dan boleh dinilaikan pada mana-mana darjah ataupun kelas, maka perlu dibayar zakat. Agak beza dua keadaan. Mungkin teknikal lah, mungkin kita perlu tekankan di sini lah. Contohnya, kalau saya ada swasta, swasta dulu dengan swasta sekarang, swasta dulu kita tak tahu ada emas atau tidak. Swasta hari ni sebab ada tanda 375, maka dia ada emas lah. Jadi orang lelaki yang pakai cincin swasta zaman dulu, dia tak tahu ada emas atau tidak. Jadi itu sebabnya dalam grading kita ada 375. Bila bank emas tu bertanda 375, bermaksud itulah zat emas yang boleh dizakat serendahnya. Mutu yang paling rendah yang boleh dizakat. Itu maksudnya ada masyarakat terlepas pandang. Maksudnya anything less than that, dia bukan lagi alloy emas. Bukan alloy emas. Anything less than apa tadi? 375. Dia bukan alloy emas. So, dia boleh, mungkin dia dalam bentuk alloy cuprum, alloy besi. Bukan dia minor. Emas tu tak dominan lah. Dia bukan dominan. Itu yang kita nak pegang. Itu yang panggil keturunan tadi dan bentuk dia. Lepas tu dari segi pemakaian dan tak pakai dalam masa 12 bulan. You kena faham dalam konteks tu lah. Itu ada pengiraan ni lah. Pengiraan ni mudah lah, 2.5. Tetapi dia punya pengiraan tu beza-beza. Ada dua benda yang beza. Benda yang tak pakai 85 gram. Mesti lebih daripada 85. Benda yang pakai, ini yang berbeza. Benda yang pakai dan benda yang tak pakai. Tak dipakai maksud tak digunakan. Ini semuanya bergantung pada agensi zakat masing-masing lah. Mungkin kena penerangan sikit lagi, saya masih keliru lagi. Jadi sebelum kita teruskan dengan penerangan daripada Tuan Syukur tentang zakat dengan wakaf ini, kita dengar dulu promo ini. Logam berharga akan bersambung sebentar lagi.
Kehidupan manusia. Kita diberi rahmat rumah dan kehidupan. Bermula dengan air, awan, bukit, tumbuhan dan ternakan. Alhamdulillah, nikmat Allah mana mahu kau dustakan. Pihak zakat dan wakaf menerima zakat wakaf emas perak. Ada yang terima ringgit Malaysia, ada yang terima dalam bentuk logam berharga. Bayar zakat emas dengan emas atau ringgit. Bayar wakaf emas dengan emas atau ringgit. Sila rujuk agensi zakat dan wakaf negeri berdekatan anda. Terima kasih Tuan. Pembayaran zakat emas Tuan dan wakaf emas Tuan telah disempurnakan. Pihak zakat akan agihkan kepada asnaf yang layak. Asnaf terima zakat. Berbelanja barang dapur. Majukan diri. Asnaf sebagai perangsang ekonomi. Asnaf sebagai pengguna. Ekonomi terangsang dan makmur apabila asnaf diraikan. Okey, terima kasih. Kita masih lagi dalam episod ke-9 tentang zakat dan wakaf untuk logam berharga. Dan Tuan Syukur tadi tengah terangkan tentang zakat, kata zakat emas, dan ada yang dikategorikan kena zakat tu, artinya alloy emas tu 375 ke atas. Yeah. Dan begitu juga dari segi penyeraan simpanan yang digunakan atau tak digunakan ada lain kiraan. Lain kiraan dia mengikut agensi masing-masing lah. Negeri masing-masing. Mungkin Tuan Syukur nak tambah sikit lagi tu. Jadi saya zakat tu dia spesifik. Maksudnya tak ada isu lah. Dia ada pakar-pakar yang berlandaskan hadis dan sunnahnya dengan Qurannya. Jadi yang kita nak sekarang ni kalau boleh lah kan, kalau zakat tu boleh dibayar dengan fizikal tu cantik lah kan. Macam saya kata episod sebelum ni, tak perlu lagi saya liquidate untuk dapatkan cash atau guna cash lain. Kalau kata saya ada 1,000 dinar, 20 dinar, maka saya kena zakat 5 dirham lah. Betul, 5 dirham. Jadi ada pertukaran kat situ lah. Okey, zakat tu memang ada pembangunan dia lah. Sentiasa berkembang mengikut progres macam mana emas tu dan perak. Dia sentiasa berkembang lah macam mana nak bayar zakat dan sebagainya. Wakaf ni. Wakaf ni yang menjadi bukan menjadi isu besar, fungsi dia. Fungsi antara zakat dengan wakaf lagi besar. Sebab zakat ni satu kewajipan. Wakaf sukarela. Bukan senang. Kita galakkan kalau boleh komoditi ni dijadikan satu sumber wakaf. Yang boleh diguna pakai, boleh dimanfaatkan semua orang. Wakaf tu lah. Okay, wakaf ni saya pandang dari segi bisnes lah. Dari segi bisnes, saya pandang wakaf ni lah capex, capital expenditure. Dia contohnya macam kalau tanah wakaf, contohnya kita kalau tanah wakaf ni kita faham tanah kubur, tanah masjid. Jadi kalau kubur tu kena sewa, sakit lah. Kan? Betul. Tapi dia ada juga di Pulau Pinang ada juga yang tanah wakaf disewakan untuk berniaga. Ada juga kan dimanfaatkan situ. Ada tanah wakaf digunakan untuk pusat tahfiz. Betul. Negeri-negeri lain pun banyak jugalah. Jadi benda tu kalau dari segi bisnes melibatkan capital atau aset yang expenditure lah, akan kurangkan kat situ. Sebab benda tanah wakaf tu hampir percuma dan murah kan. Sementara zakat pula saya pandang sebagai OPEX ataupun operation punya expenditure. Jadi dua-dua ni saya pun mencari jalan lah, kena tanya Raja Formula lah macam mana nak nak menafatkan zakat dengan wakaf dari segi ekonomi tu, capex dan opex kat situ. Betul. Kan. Jadi macam saya macam Encik Azim kata lah, Azim kata wakaf tadi tu kan. Kalau kita ambil bangunan, property, selalunya dia akan sewakan, dapat duit sewa dan duit tu digunakan untuk manfaatkan pada asnaf lah, mana-mana yang keperluan. Kalau di tanah, dipajakkan tanah tersebut, dibuat tapak perniagaan. Wakaf kubur tu atas permintaan yang memberi wakaf lah. Kalau dia kata, okey tanah ni saya bagi nak dijadikan kubur, dia minta. Biasanya lah. Sebab tanah untuk kubur
selalunya kerajaan negeri akan bagilah reserve ini reserve land, kerajaan negeri yang bagilah, tak ada isu. Cumanya dalam konteks logam berharga ni, mana-mana sesiapa yang kita tahu dia mudah cair, mudah cair dan mudah alih. Ini cadangan saya, jangan terkejut pula. Cadangan saja. Okey, katakan ada satu hamba Allah, ya, dia kata saya wakafkan 1 kilo bar. Takkan 3,000 tu, 3,000 nilai yang besar dalam ringgit. Takkan terus nak liquidate. Cadangan saya, sekiranya siapa yang nak buat pembayaran, gunakan jungkung emas tu sebagai collateral. Collateral, jadi dia pembayaran, dan pembayaran tu perlu dibayar oleh ini untuk dimanfaatkan pada orang lain lah. Dia bayar. Maksudnya pinjamkan pada ihsan A, dan ihsan A itu meniaga, dapat hasil, bayar balik dan digunakan. Okey, mungkin kat sini saya share sikit tentang numismatik ni. Kupang duduk diam ni, dia sunyi sikit ni. Kupang ni sekali lagi saya pun memang persoalan tu. Artinya bila kupang ni mungkin lebih mudah orang sumbang kupang, satu kupang ni kepada pihak berkuasa, dan bila kupang ni terkumpul, macam mana kupang ni dimanfaatkan. Saya pun dalam dunia numismatik, kupang ni ikut pada berapa pitih saya tak ingat lah. Satu kupang ni 100 pitih ke saya tak ingat. Jadi kayaknya ada gunanya kan. Jadi diguna untuk harian. Jadi cara pegging ni artinya peg kepada bersandar kepada duit disandar pada emas ni bukan pada masa zaman numismatik ni, tahun 1600 awal 1200 pun ada. Saya nak sebut Bretton Woods lah. Bretton Woods ni untuk konteks Malaysia. Masa kita merdeka ni, statistik yang saya ada ialah masa kita merdeka kita tak ada reserve emas langsung. Okey. Tapi tahun 70-an kita ada 45 metrik tan. 45 metrik tan. Itu pada tahun 1980 kita ada lebih kurang 72 metrik tan. Hampir dua kali ganda lah. Jadi tahun 2000 mungkin ada ekonomi krisis, kita jual emas kita jadi 36 metrik tan. 36 metrik tan lah. Dan perkara tu tak berubah banyak. Mungkin kita pun bertukar kerajaan. Sekarang ni dikatakan kita ada 38.8 metrik tan. Maksudnya tak ada perubahan lah. Tak ada perubahan sangat. Tapi tetap saya kata reserve emas kita berkurangan. Macam tuan kata macam cagar kan apa tu kan, jadi collateral apa semua kan. Jadi macam benda ni ada kena-mena dengan reserve emas. Ni tentang kenegaraan lah ni, ekonomi ni. Ekonomi ni. Jadi tapi yang statistik saya dapat macam orang Malaysia ni kita per kapita kita satu orang 1.2 gram. 1.2 gram. Berdasarkan gold reserve tu bahagikan dengan bilangan penduduk lah. Kita kan 1.2. Tapi kalau kita tengok, saya tengok reserve emas Singapura, kita risau dia punya mata wang 3.5 kan. Reserve emas dia sampai 240 metrik tan. So saya anggarkan lebih kurang 50 gram per kapita. Maksudnya 7 kali ganda daripada Malaysia. Kan. Jadi kalau dia kuat tu pun boleh faham jugalah. Maksudnya kalau duit dia tak laku pun dia ada benda yang dia pegang, dia boleh support dia. Jadi saya pun tak tahu mata wang kuat disebabkan oleh reserve emas ke tak, tapi saya cuba bandingkan pada zaman numismatik pun ada kena-mengena, dan zaman yang baru ni pun sekarang ni pun ada negara-negara masih simpan emas lagi kan. Jadi itu mungkin menguatkan mata wang dia orang masing-masing lah. Mungkin tuan nak tambah. Saya bukannya ahli ekonomi lah, tapi apa pandangan yang pada saya, emas ni sebagai satu portfolio kewangan lah. Satu portfolio kewangan. Maksudnya you ada currency, you ada apa-apa sekalipun. Dalam konteks kenegaraan, dia boleh simpan. Sekiranya katakan mata wang tu jatuh, maka emas tu yang ada tu, kalau dia convert pada nilai-nilai yang lebih besar, jadi dia membantulah. Dia sebagai pengimbang kelemahan mata wang. Pengimbang lah. Penimbang. Tadi tuan kata collateral. Collateral. Itu collateral lah. Maksudnya kalau you boleh convert
pada mata wang lain dan dia sebagai collateral lah. Collateral maksudnya cagaran kan? Cagaran. Atau dia sebagai check and balance. Saya ada perkataan tu penimbal tu maksudnya. Dia store penimbal tu dia simpan lah. Macam hari tu kasih ayam, kasih dia stok penimbal. Stok penimbal. Jadi dia sebagai aset kewangan penimbal. Mana jatuhnya mana-mana aset tu dia membantulah. Dia membantu sebagai cagaran. Dia cagaran tadi. Mungkin tu je kekuatan. Itu je lah emas tu. Sebab memang asasnya emas tu memang dia bermula dengan mata wang. Sebab sifat tu dia tak ada lagi. Cuma sebagai seorang pengguna dia pilih lah mana satu dia nak. Betul juga kalau kita ambil dari segi mikro, sebagai orang individu, kalau you ada duit pun banyak mana pun, kalau duit tu dia tak ada nilai dan tak ada guna lah. Jadi kalau secara portfolio tu, kalau kita ada banyak, ada emas, ada berbagai, maka dia menyokong, membantu antara portfolio tu. Okay. Saya tengok macam perkara kita sentuh ni tentang kenegaraan ni macam-macam. You boleh fikirkanlah. Even satu ketika dulu, tahun lepas saya PMX ada bincangkan pasal dinar. Okay. Dinar emas. Macam mana dia boleh digunakan sebagai medium untuk G2G. Tapi belum ada lagi yang ambil cabaran tersebut lah. Tuan Azrin nak boleh propose kepada itu kena bagi Raja Formula kena fikirkan. Okay. Untuk ini saya ingat untuk episod ni kita berakhir di sini. Jadi saya nak soalan tu nanti kejap saya minta sokongan daripada penonton untuk menyokong kita punya podcast Logam Berharga ni. Sila subscribe, like, komen dan share. Okay. Jadi pada setiap akhir episod sekarang ni kita akan teruskan dengan kuis soalan dan setiap kuis pemenang tu akan dipilih siapa dulu siapa dapat, admin akan tentukan dan syarat mandatory untuk menang tu mesti subscribe. Baru dapat pemenang. Jadi untuk soalan kali ni saya minta tolong. Saya ada satu soalan yang kuis episod nombor 3 tak salah saya. Episod nombor 3 kita bincang pasal zakat dan wakaf tu. Soalan dia berbunyi begini. Apa nama dua negeri di mana agensi wakaf menerima wakaf dalam bentuk emas? Dalam bentuk emas. Fizikal lah. Okey. Dari Encik Hazrin. Okey. Namakan dua negeri. Spesifik Encik Hazrin lah. Sebab Encik Hazrin yang ada pengalaman. Saya tak ada pengalaman dalam tu. Encik Hazrin dia ada cakap, dia ada berkata bahawa dua negeri yang menerima wakaf dalam bentuk fizikal. Okey, itu saja. Umpama percumanya kitaran air, semoga penerangan tentang zakat dan wakaf ini memberi manfaat kepada para penonton. Sila tonton tajuk episod akan datang. Penentuan harga pasaran emas antarabangsa. Terima kasih.